A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat 30 surah Sad. Okay. Ucapkan syukur ketika pagi begini orang kalang kabut dengan urusan dunianya. Allah izinkan kita menyingkap ayat-ayat Al-Quran. Ucapkan sebanyak-banyak syukur. Kalau tidak ada yang beramal tanpa ilmu nanti. Kita sampai 30 surah Sad. Dan kami kurniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Okay, kita masih lagi dalam kuliah surah Sad. Okay, berarti Allah kurniakan, anugerahkan Nabi Daud anak yang bernama Sulaiman. Sulaiman berarti anak Nabi Daud. Ingat, kita masih lagi membincangkan surah Sad, yaitu ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dicerca, dihalau, disiksa sebagainya, sahabatnya dibunuh, disiksa seperti Bilal dan Rabah dan sebagainya. Rasulullah mengharapkan yang magic, ayat 35 daripada surah Al-An'am. Kalau kamu sedih sangat nak mengharapkan magic, mukjizat, awak galilah tanah atau naiklah langit setinggi mana boleh untuk mendapatkan mukjizat, nescaya kamu tidak temui. Wahai Rasulku, jangan awak mengharapkan magic dalam hal dakwah. Rasulullah juga berkata, kalaulah aku sebagai raja ataupun aku mempunyai bala tentera, sudah tentu senang aku nak dakwah. Rasulullah kata pun jangan. Sesungguhnya Nabi Daud itu pun raja, ada tentera, pun diuji. Okay? Tetap aja dengan dakwah, awak bersabar. Okay? Tengok ayat 17, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, ingatlah hamba kami Daud. Jadi kehebatan Nabi Allah Daud, Allah rakamkan di dalam Al-Quran, disambung dengan kehebatan Nabi Allah, yaitu Nabi Sulaiman. Tengok, dan kami kurniakan Nabi Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Nabi Allah Sulaiman dah sebaik-baik, dia amat taat kepada Tuhan. Apabila Al-Quran membicarakan begitu, sebaik-baik hamba, memang dia adalah orang yang paling baik. Apabila Al-Quran menyebut Nabi Allah Yusuf itu orang yang hebat penampilannya, dia memang orang yang teramat hebat. Apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawa Fir'aun itu adalah orang yang angkuh, memang orang yang paling angkuh. Apabila dalam Al-Quran menyebut syurga itu penuh nikmat, memang dengan penuh kenikmatan. Dan apabila disebut neraka itu adalah azab yang pedih, maka neraka itu mempunyai azab yang paling pedih. Okay? Lihat ayat 30. Kami kurniakan Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingati Tuhanku. Sampai kuda itu hilang dari pandangan, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia potong kaki dan leher kuda itu. Tengok, orang yang taat seperti Nabi Allah Sulaiman ini pun diuji. Ketika ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang pantas waktu tenang, waktu senja, waktu berhenti dan berlari. Di waktu senja, dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan. Nabi Allah Sulaiman terpaut dengan kuda-kuda sehingga mengingati Allah, sehingga waktu senja dia lupa mengingati Allah. Tengok, cuba tengok ayat ni. Dengan kerana kuda, seorang Nabi boleh terlupa sebentar mengingati Allah, adalah suatu yang amat menyedihkan bagi Nabi Allah Sulaiman. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingati Tuhanku sampai kuda hilang dari pandangan. Kuda memang mengasyikkan. Dalam surah Al-Imran sana ayat 17-18 katakan, dan kami hiaskan manusia itu ujian wanita
syahwatun, ya, kesukaan, kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak, sawah bendang, dan wal hail wal samau, berarti kuda yang pantas. Kuda ni memang menjadi kegemaran manusia. Sekarang ni mungkin kenderaan, BMW ke, Audi ke, Proton ke, Lugu dan sebagainya. Wal hail wal samau. Okay? Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dia potong kaki dan leher kuda itu. Begitu menyesalnya Nabi Allah Sulaiman, lupa mengingati Allah sebentar. Bawa kuda kemari, aku potong leher, lalu dipotong leher dan kaki. Para mutafsirin berhati-hati. Dia kata bukannya Nabi Allah potong leher dan kaki, tetapi sapu leher dan kaki saja. Nah, apa yang kita dapat dalam ayat 33 surah Sad ini, tengok, bawa semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dia potong kaki dan leher kuda itu, menggambarkan betapa sedihnya Nabi Allah Sulaiman lupa sebentar mengingati Allah. Walaupun ada tafsir mengatakan sapu leher dengan kaki, kita pun tak salah kalau kita keyakinan bahawa Nabi Allah Sulaiman potong leher kuda dan kakinya, sebab memang kuda boleh disembelih. Itu tak penting sangat, tapi yang penting menggambarkan betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman ini yang lupa sebentar mengingati Allah, begitu sedih sampai sembelih, potong kuda dan kaki. Itu yang menjadi aslu surah. Kita kadang-kadang tak perlu nak lebih sangat dalam tafsir potong kaki ke kuda, sebab tengok ayat yang ke-70 surah Sad, awak tengok selak 2 muka surat. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan bahawa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ini sahaja ayat Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad, bahawa Nabi Allah Sulaiman berkata bahawa semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dipotong kepala, leher dan juga kaki. Yang lain tu awak tak perlu tahu. Yang penting awak tengok betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman, begitu sedih, lupa mengingati Allah. Ini seorang Rasul yang hebat. Allah sendiri mengakui Nabi Allah Sulaiman adalah hebat. Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia terletak di atas kerusinya, tubuh yang lemah, kemudian dia bertaubat. Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, kami jadikan dia terletak di atas kerusinya sebagai tubuh yang lemah, kemudian dia bertaubat. Kesalahan tadi mengingati Allah menyebabkan Allah uji Nabi Sulaiman, tubuh yang menyandar. Nah, apa yang akan tubuh yang menyandar ini kadang-kadang lebih baik kita terima dari Al-Quran. Ada tafsir-tafsir yang mengatakan yang macam-macam cerita tentang Nabi Allah Sulaiman, ayat yang katakan tubuh yang menyandar ini. Ini saya ceritakan sahaja, saya ceritakan saja. Ada yang mengatakan bahawa yang di tubuh menyandar ini adalah Nabi Allah Sulaiman mencampuri 70 isterinya dalam satu malam untuk mendapatkan zuriat anak. Tapi dia terlupa baca bismillah, lalu dapat anak Down syndrome. Jadi anak itulah yang dikatakan tubuh yang menyandar. Ini cerita. Ada yang cerita yang mengatakan Nabi Allah Sulaiman cincinnya dicuri oleh jin. Jadi jin menyerupa dia, jadi jinlah yang duduk di tahta dia. Itu sebab tubuh yang menyandar. Alright. Macam-macam cerita lagi. Ada yang mengatakan Nabi Allah Sulaiman memang sakit, diuji sakit, dia terduduk dekat atas kerusinya, tak boleh bergerak. Ada yang mengatakan ada pemberontakan, lalu pemberontak itu menaiki tahta, dia hilangkan tahta sebentar daripada kuasa raja sebagai dia adalah sebagai raja. Awak tinggalkan cerita yang bukan-bukan. Kalaulah jin boleh menyerupa Nabi Sulaiman, rosak. Awak tinggalkan cerita ni. Sama dengan cerita tempoh hari ada orang mimpi, dia menemui Rasulullah Nabi Muhammad, dia mengatakan syaitan tak boleh menyerupa Nabi, tapi boleh menyerupa orang lain. Ada rosak. Kalaulah syaitan boleh menyerupa orang, rosak. Jangan-jangan yang duduk depan saya ni semua syaitan-syaitan jumpa awak gitu. Macam mana hukum hudud yang nak laksanakan? Dia kata yang curi bukan saya, tapi syaitan yang menyerupa saya. Kan rosak. Jadi awak tinggalkan cerita itu. Yang pasti
Allah uji Sulaiman dengan tubuh yang menyandar. Agak-agak kalau tidak bertentangan dengan akidah, Nabi Allah Sulaiman sakit, okey, itu ujian bagi dia. Lalu Nabi Sulaiman bertaubat. Macam-macam cerita yang kadang-kadang tidak menambahkan iman. Ulang balik. Orang yang lebih tahu tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini adalah orang Bani Israel. Nabi Muhammad pun tak tahu. Hanya ayat ini yang diwahyukan oleh Allah. Jadi cerita itu kadang-kadang datang daripada orang Bani Israel. Dan awak sendiri maklum, orang Israel ini ada yang menyampaikan sebahagian daripada ayat-ayat Allah, dan sebahagiannya diubah-ubah. Faham? Dan sesungguhnya kami menguji Sulaiman dan kami jadikan dia terletak di atas kerusinya sebagai tubuh yang lemah kerana sakit. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Tengok doa Nabi Allah Sulaiman. Ampuni aku, mohon ampun. Alright, apabila diuji Allah, kita menghadapi kesalahan, mohon ampun pada Allah. Alright. Anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Ini doa Nabi Allah Sulaiman. Minta kerajaan dia yang terbesar, yang paling hebat. Tidak ada empire sesudah Nabi Allah Sulaiman. Itu doa Nabi Allah Sulaiman. Allah tidak perkenankan, tetapi Allah tidak jawab dengan cara yang kasar. Awak tengok, Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Ayat ini memberi gambaran bahawa doa Nabi Sulaiman punya kerajaan yang paling hebat sesudahnya tak ada lagi. Allah tidak jawab, okey, saya akan bagi, tidak. Kami akan anugerahkan kepada kamu empire yang paling besar, tidak. Itu hanya doa Nabi Allah Sulaiman. Tapi Allah berfirman, Allah tak sentuh pun doa Nabi itu. Allah tak bagi atau tidak sebagai tanda kasih kepada Rasulnya. Tetapi Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Okey. Kalau orang nak tahu, kerajaan empire Nabi Sulaiman ini, Bani Israel ini, daripada Talut, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian diikuti oleh raja-raja dalam Bani Israel ini. Dia juga empire yang besar, bertahan hampir 600 tahun. 600 tahun. Iaitu bermula daripada 1200 tahun, lebih kurang, semasa Talut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini, kemudian berakhir sehingga pada tahun 590 sebelum Masihi, iaitu 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, kerajaan Bani Israel dihancur leburkan oleh kerajaan Babylon pimpinan Raja Nebukadnezar. Okey, jadi dia memang bertahan empire Bani Israel selama 600 tahun atau lebih sedikit. Okey, Dan kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya. Nabi Sulaiman boleh naik atas angin, bukan naik angin. Lain makna. Okey, Nabi Allah Sulaiman boleh naik atas angin, naik sajadah Zamzam ala Kazam ke apa, kita tak perlu tahu, tapi dia boleh bergerak dengan kuasa angin. Dia menolak, dia ikut kehendak dia, nak laju gear 1 ke gear 2, 3 ke whatever, mengikut kehendaknya, membawa Nabi Sulaiman ke mana yang dia dia boleh naik atas angin. Alright. Dan barangkali dengan inilah kapal terbang dicipta, iaitu dengan kuasa turbine, iaitu dengan kuasa angin. Dan kita perpadukan orang yang mengaji Al-Quran ni macam-macam dia boleh belajar daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan kami tundukkan semuanya syaitan-syaitan. Kami tundukkan kepadanya syaitan semuanya ahli bangunan dan menyelam, dan syaitan yang lain yang terikat terbelenggu. Dan ini anugerah dari kami
maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk diri kamu sendiri dengan tiada dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Tengok. Dan kami tundukkan Sulaiman syaitan semuanya ahli bangunan dan menyelam, syaitan lain yang terikat dan terbelenggu. Ulang balik, syaitan ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Syaitan ada dua, satu daripada golongan jin, satu lagi daripada manusia. Yang jin dinamakan iblis, yang manusia macam-macam nama dia. Tahu? Syaitan ada dua jenis. Dia mengganggu orang, dia mengajak orang. Kalau awak duduk diam-diam, hayya 'ala solah, nantilah. Itu syaitan dari golongan jin. Awak tak ada siapa halang awak. Dah masuk waktu, nantilah. Atau tak payahlah sembahyang. Itu iblis, syaitan dari golongan jin. Tetapi kalau hayya 'ala solah, alah nantilah, tengok dulu cerita ni, tak payah sembahyang, bos bukan nampak pun. Itu adalah syaitan dari manusia. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, kami tundukkan kepadanya adalah syaitan adalah termaksud golongan jin. Syaitan daripada golongan jin. Mereka semuanya ahli bangunan dan menyelam. Ulang balik. Di sini berarti syaitan ataupun jin ada kudrat ini adalah khusus untuk Nabi Sulaiman, iaitu jin boleh buat bangunan. Sekarang dah tak boleh. Tiba-tiba ada bangunan baru kat situ, jin yang buat. Nah, tak mungkin. Itu adalah mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Dia boleh buat bangunan, dia boleh menyelam. Ulang balik. Dia jin, iblis adalah dari golongan jin. Jadi kalau jin boleh menyelam, iblis juga boleh menyelam. Awak kat dalam kapal selam sedalam mana yang boleh, awak boleh mengumpat ke maksiat, halwat, whatever, masih lagi boleh buat maksiat. Dalam surah jin, jin juga boleh naik ke langit setinggi mana boleh. Iblis pun boleh naik sebab dia golongan yang sama. Jadi kalau iblis boleh naik atas kapal terbang pun awak boleh mengumpat dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri jin ataupun juga iblis yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Dan syaitan-syaitan lain yang terikat dan terbelenggu. Ini hanyalah Nabi Allah Sulaiman. Jangan percaya ada orang boleh keluarkan jin dalam botol. Jangan percaya ada orang tangkap iblis hantu dalam botol. Kalau kamu juga percaya, kamu adalah orang yang paling bodoh kerana kamu dibodohkan oleh orang yang bodoh. Mereka semua adalah jahil Al-Quran. Kalau kamu percaya lagi bahawa ada orang boleh tangkap jin, ada orang boleh keluarkan hantu dalam botol, ketahuilah kamu adalah orang yang paling bodoh kerana kamu dapat dibodohkan oleh orang yang bodoh. Mereka semua adalah jahil Al-Quran. Kes belenggu jin ini adalah khusus untuk Nabi Sulaiman sahaja. Cuba awak tengok surah Sabah ayat yang ke-12. Surah yang ke-34, surah As-Sabah ayat yang ke-12. Kisah Nabi Allah Sulaiman. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanan di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan waktu sore sama dengan perjalanan sebulan juga. Itu saya kata Nabi Allah Sulaiman boleh naik atas angin. Bukan naik angin, naik atas angin. Satu pagi perjalanan dia sama dengan satu bulan perjalanan manusia. Lebih kurang kapal terbang lah. Tengok dia daripada Sabah, kalau kita 5 jam perjalanan, lebih kurang dalam 1 bulan perjalanan unta barangkali. 6 jam perjalanan kapal terbang, lebih kurang dalam 1 bulan perjalanan unta. Itu maksud Allah dalam Al-Quran ini. Tengok Nabi Allah Sulaiman boleh naik atas angin. Naik tikar ke Zam-Zam Al-Ghazam itu tak penting. Faham?
Dan kami alirkan cairan tembaga baginya dan dia alirkan tembaga baginya. Okey, alright. Ayat sebelumnya kisah Nabi Daud, bapanya aliran besi, tetapi Nabi Sulaiman tembaga. Wah, inilah zaman bronze dipanggil. Bronze era, penemuan-penemuan logam. Zaman Nabi Daud iaitu 1200 tahun sebelum tahun 1. 3000 tahun lebih, 3200 tahun yang lampau, besi tembaga sudah ditemui. Besi tembaga sudah ditemui. Right? Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kuasanya dengan izin Tuhannya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Tengok ayat yang 13. Para jin itu, membuat untuk Sulaiman apa yang dikendakinya daripada gedung-gedung yang tinggi. Nabi Allah Sulaiman suruh buat jin, buat bangunan-bangunan, gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung dan piring-piring besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap di atas tungku. Tengok ayat Al-Quran. Cuba fahamkan yang setakat kita mampu. Nabi Allah Sulaiman suruh jin buat bangunan-bangunan. Ini khusus ini mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Kau jangan kata ni orang nak ubah jin nak buat bangunan Right. Dia boleh buat bangunan yang tinggi-tinggi, patung-patung. Bukannya patung untuk disembah, tetapi patung mercu tanda. InsyaAllah 2 minggu lagi kamu akan sampai di Langkawi. Awak akan jumpa patung helang. Apakah helang itu disembah? Tidak. Sebagai mercu tanda, insyaAllah. Jangan takut. Okay? Ataupun Troy, ataupun kalau kerajaan-kerajaan dulu dia ada bangunan patung sebagai singa ke, sebagai lambang kemegahan ataupun kegagahan. Bukannya patung untuk disembah dekat sini. Awak faham? Jadi para jin membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki daripada gedung-gedung tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam. Kenapa piring sebesar kolam? Kenapa Allah bilang sebesar-besar pinggan dulang ini? Kenapa? Wallahualam, sebab Nabi Sulaiman ada tentera iaitu jin, manusia dan unggas. Tentera makan dalam dulang barangkali sebesar kolam, banyak barangkali. Kita pun tak tahu. Itu sebab piring-piring sebesar, nak buat apa kalau tengok sebesar kolam? Barangkali itulah sebab Nabi Allah Sulaiman ada tentera yang banyak. Nak pinggan satu-satu susah nak basuh, dulang besar je. Kau makanlah ramai-ramai, lebih baik barangkali untuk akrab tenteranya. Wallahualam, kita pun tak tahu. Piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Ini kehebatan Nabi Allah Sulaiman. Suruh jin masak air, masak lauk, tukang masak jadi chef. Sebab tentera dia ramai. Nabi Allah Sulaiman ada tentera. Itu juga yang tukang masak adalah jin. Resipi apa? Wallahualam. Jangan tanya. Masakan chef jin ni kita tak tahu. Berarti dia yang diarahkan untuk membuat kerja-kerja, memasak, menghidang untuk tentera yang lain. Juga ada jin yang membuat bangunan. Tengok Bekerjalah keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Keluarga Nabi Daud ini keturunannya bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Di kalangan Nabi Daud, umat-umat Nabi Daud pun banyak yang tidak bersyukur dengan macam-macam nikmat. Ada jin tukang masak, awak tak payah masak, kerana tenteranya tahu makan. Okay? Tengok ayat yang ke-14. Lihat ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib,
tentulah mereka tidak tetap dengan siksa yang menghinakan. Tengok, Nabi Allah Sulaiman memerhatikan tenteranya dan jin buat bangunan, masak dan sebagainya. Nabi Sulaiman mati ketika dalam berdiri dengan tongkat menyokongnya. Berapa lama sampai rayap memakan tongkat itu? Barulah Nabi Allah Sulaiman tergulik tubuhnya. Bila tergulik, barulah jin tahu bahawa Nabi Sulaiman dah mati, dah wafat. Okey? Sebelum dia mati itu, walaupun dia sebelum dia tahu tu, walaupun Nabi Allah Sulaiman dah wafat, jin masih bekerja teruk. Okey, dia tak tahu bahawa Nabi Allah Sulaiman dah wafat. Berarti jin ini pun tidaklah mengetahui benda-benda yang gaib. Dia terus bekerja, buat bangunan, masak Nabi Allah Sulaiman sampai dia jatuh. Perlu diingat, Nabi Allah Sulaiman ini duduk di kawasan Palestin. Barangkali kalau musim sejuk, tubuhnya tidak akan roy. Kawasan salji. Ataupun dia memang seorang Rasul, memang dipelihara oleh Allah tubuhnya, sehingga kayu yang pegang itu roy. Kemudian terguliklah tubuh Nabi Allah Sulaiman. Faham? Kita ingat pada 14 tahun yang lepas atau 7-8 tahun yang lepas, ketika di Heidelberg ataupun di München, kalau tak silap, iaitu dekat Germany ataupun dekat Spain, saya tak ingat, ada satu bangunan yang terlalu lama tapi dia 3 suku siap. Pemandu pelancong di sana, dia mengatakan bangunan itu dibuat oleh syaitan-syaitan semasa zaman Nabi Sulaiman. Kemudian apabila dia tahu Nabi Sulaiman dah wafat, lalu dia tak sambung kerja itu, lalu itu sebabnya bangunan itu 3 suku siap. Itu dia cakap, wallahu alam. Itu pun tak tahu kan, sebab kawasan-kawasan sana memang bangunan-bangunan lama boleh kekal sampai ribuan tahun. Di Ephesus tu beribu tahun bangunan masih ada lagi. Okey, di Palmyra, Giras, okey, piramid itu yang dibuat ratus tahun sebelum tahun 1 masih ada lagi. Okey. Sebab kawasan-kawasan sana menyebabkan bangunan-bangunan boleh kekal jangka masa lama. Faham? Itu adalah kisah Nabi Allah Sulaiman dengan jin. Ada apa yang awak tak faham setakat ini? Ada apa yang kamu tak faham kisah Nabi Allah Sulaiman setakat ini? Kita masih bincangkan surah Sad saja, iaitu ayat surah Al-Quran yang Allah tujuan memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dengan ujian-ujian daripada kaumnya sendiri. Ini tujuan aslub surah Sad. Cuba awak tengok surah An-Nan, satu lagi kisah Nabi Allah Sulaiman yang Allah rakamkan dalam Al-Quran ayat 16, surah yang ke-27 ayat yang ke-16. Dan Sulaiman mewarisi Daud, Sulaiman bin Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu, semuanya ini benar-benar satu kurnia yang nyata. Nabi Allah Daud, keluarga dia dengan Nabi Sulaiman boleh memahami bicara burung. Ini bukan burung yang diajar, selamat pagi Tuan, selamat pagi Tuan. Itu burung tak faham aja. Tetapi ini burung yang boleh berbicara. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung, lalu diatur dengan tertib. Nabi Allah Sulaiman adalah dia raja, dia nabi, dia ada tentera jin, manusia dan burung. Macam mana diatur? Wallahu alam. Jin ni macam mana depan, itu adalah di luar hukum akal manusia. Ayat jumpa tak? Jumpa kan? Okey, dengan. Jadi Nabi Allah Sulaiman ada tentera jin. Tentera jin dengan manusia dan juga unggas. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu agar tidak diijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari
Maka Sulaiman tersenyum dan tertawa kerana mendengar perkataan semua itu, dan dia berdoa, "Ya Tuanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amalan saleh yang Kau redai. Masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam gulungan hamba-hamba Kamu yang saleh." Ini jelas, awak boleh faham kisah ini. Awak tak perlu ulasan yang lain. Nabi Allah Sulaiman mendengar bicara semua. Tapi awak tengok doa Nabi Allah Sulaiman kepada tuannya, ilham. Ya Allah, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat. Kadang-kadang kita lupa, tidak ada idea macam mana nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kita dan kepada kedua ibu bapa kamu. Alright. Kita teruskan ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir? Sesungguhnya aku benar-benar mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar menyembelihnya, kecuali jika dia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang nyata." Tengok Nabi Allah Sulaiman, seorang pemimpin tentera yang begitu tegas. Awak jadi ketua tak boleh lembik sangat. Awak tak boleh lembut pada bukan tempatnya. Nabi Allah Sulaiman kata, berkata, kalau hudhud tak ada, akan aku azab dengan amat pedih atau aku sembelih burung. Okey. Begitu tegas Nabi Allah Sulaiman. Ini panduannya kalau kamu sebagai pemimpin pemerintah negara ataupun tentera, awak naklah tegas, tak boleh main sambil perintah Nabi Allah Sulaiman. Kalau benar dia, sungguhnya aku benar-benar mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar menyembelihnya, kecuali dia datang dengan alasan yang benar dan terang. Maka tidak lama kemudian Hudhud datanglah Hudhud lalu berkata, "Aku mengetahui sesungguhnya ada satu kaum." Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, dia berkata, "Aku telah mengetahui suatu yang kamu belum mengetahuinya. Aku bawakan berita dari negeri Sabak." Satu berita yang penting. Ada setengah tafsir mengatakan burung Hudhud ini adalah seperti burung belatuk. Itu cerita ini. Tengok daripada arah perjalanan ini, Sabak adalah di Yaman. Di negeri Yaman. Nabi Sulaiman berada di Baitul Maqdis, merentasi semenanjung Arab. Kapal terbang mungkin 5-6 jam. Okey? Takkanlah burung belatuk boleh 5-6 jam. Mungkin juga burung belatuk dulu besar, kita tak tahu. Mungkin juga Hudhud itu adalah burung seperti T-Rex. Dinosaur zaman dulu kita pun tak tahu. Allah alam, yang pasti dia jenis burung. Okay, nak tanya Hudhud, tanya M. Nasir. Tanya sama itu Hudhud. Okey. "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." Hudhud kata, "Aku menemui seorang wanita, raja perempuan, ratu yang memerintah, dianugerahi segala sesuatu serta singgasananya yang amat besar." Singgasana bukan istana. Kalau dah singgasana tempat duduknya besar, istananya lagi besar. Okey. Singgasana adalah tempat duduk raja. Okey. "Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan yang mempunyai aras yang besar." Okey. Tengok. Berkata Sulaiman, "Aku akan lihat apakah kamu orang yang benar ataupun kamu termasuk orang yang dusta." Okey. Hudhud kata, "Kau jumpa negara dekat Sabak, ratu yang memerintah menyembah matahari, aku tes." Ini Nabi Allah Sulaiman. Okey. "Pergilah kamu membawa suratku ini, jatuhkan kepada mereka, kemudian berpaling dari mereka,
lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi Nabi Allah SAW tulis surat, serahkan, letak pada kaki buruh ni, suruh jatuhkan di negeri Sabah tempat raja merintah. Berkatalah dia, iaitu Balqis, tengok namanya Balqis tak ada dekat situ. Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Tengok susunan ayat. Nabi Allah Sulaiman kata bawa surat ini kepada raja itu, jatuhkan, kemudian lihat. Ayat seterusnya Balqis berkata, aku menerima surat. Berarti cerita itu pendek je. Al-Quran ini senang awak nak faham. Okey? Tak payah berjela-jela. Burung itu pun terbang, melayang, menempuh jauh, tak penting. Cerita yang penting saja. Tapi sedang difahami. Berkatalah Balqis, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia tahu sebab ayat tadi dia menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah matahari. Dia tahu, bukan dia dah tahu, berarti dia pun tahu ada kuasa Allah yang Maha mengetahui. Dia tahu, cuma dia menyembah bersama Allah itu dia syirik dengan matahari. Itu sebabnya dia bila sebut nama Allah dia mengetahui. Tengok bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Bermaksud kandungan surat Nabi Allah Sulaiman, wahai Balqis, hendaklah engkau datang ke Baitul Maqdis sebagai orang yang menyerah diri, tanda takluk. Berkatalah Balqis, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusan ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku. Mereka menjawab, kita adalah orang yang memiliki kekuatan, juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Keputusan berada di tanganmu, pertimbangkan apa yang kamu perintahkan. Tengok, walaupun raja dia tak boleh buat keputusan sesuka hati. Walaupun raja perempuan ini taat rakyatnya, tapi masih lagi mendengar pandangan daripada menteri-menterinya. Tengok. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila masuk di satu negeri, nescaya mereka membinasakannya, menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Demikian pula yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan itu. Nah, Balqis kata, kita tak payah menyerah dulu, hantar utusan, bagi hadiah emas ke apa benda ke untuk Nabi Sulaiman. Tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolongku dengan hadiah harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Tengok kembalilah kamu kepada mereka, sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri ini kamu, dan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina-hina. Kalau kamu tak datang menyerah, kami akan hantar bala tentera, hancur negara kau. Kau jangan main-main. Aku ada tentera dari jin, dari mak Musir, dan juga unggas. Barangkali utusan ini pun datang, lah ada jin tentera ni, mana kau nak lawan? Jadi sudah tentu dia memberi gambaran kepada Balqis, lalu Balqis patuh. Tengok ayat 18. Berkata Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Baik, berarti Balqis terpaksa tunduk, takluk kepada Nabi Sulaiman. Jadi dia meninggalkan negeri Sabah itu bersama bala tenteranya menghadap Nabi Sulaiman. Tengok ayatnya. Bani Sulaiman berkata, wahai pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang bersedar diri?
Perjalanan mengambil masa dalam 2-3 minggu barangkali. Sekarang Nabi Sulaiman kata, siapa yang boleh bawa singgasananya? Ayat tadi mengatakan bahawa singgasananya itu besar, tempat duduk itu besar. Mungkin sebesar tempat awak, kaunternya atau lebih besar lagi, kita pun tak tahu. Okay? Siapa yang dapat bawa singgasana Balqis di depan mata Nabi Sulaiman sebelum Balqis datang? Padahal dia dah bertolak. Okay? Cuba tengok ayat 39. Berkatalah Ifrit yang cerdik dia adalah dari golongan jin. Ini jin Ifrit. Ifrit ini adalah nama jin. Tapi kalau awak nak namakan anak kau Muhammad Ifrit, suka tingkau. Okay? Tetapi di sini sebut, berkatalah Ifrit yang cerdik, dia dari golongan jin. Aku akan datangkan kepada kamu dengan membawa singgasana itu kepada kamu sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Jin berkata, akan aku bawa singgasana Balqis di depan Tuan sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk. Ingat, perjalanan kapal terbang mungkin dalam 4-5 jam. Jauh beribu kilometer daripada antara Sabah, Yaman dengan Baitul Maqdis. Ifrit berkata, akan aku bawa sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk. Lihat ayat yang ke-40. Perhatikan betul-betul ayat 40. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari ahli kitab. Hebat orang ni, ahli kitab, orang yang tahu kitab. Pastikan kamu memahami Al-Quran. Aku akan membawa singgasana itu kepada kamu sebelum mata kamu berkedip. Manusia ini boleh membawa singgasana Balqis dari Sabah, Yaman ke Baitul Maqdis sebelum Nabi Sulaiman kelip mata. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana terletak di hadapannya, buka mata je dah ada singgasana. Right? Dia berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencuba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang engkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Now, ini adalah satu yang gaib. Macam mana manusia ini boleh mengangkat singgasana daripada Yaman ke Baitul Maqdis dalam sekelip mata sahaja. Inilah benda-benda gaib. Ini juga kalau awak bicara tentang Isra Mi'raj, jangan tanya Nabi naik apa, naik burung borak ke, benda tak penting. Melemahkan iman kamu. Ikut kata Abu Bakar Al-Siddiq. Apabila orang mengatakan bahawa Muhammad itu naik pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, patah balik dalam satu malam, apa kata Abu Bakar? Lebih daripada itu pun aku yakin. Abu Bakar tak tanya Muhammad naik apa, naik unta ke, naik burak ke, tak penting. Sebab itu adalah benda-benda gaib. Okay? Orang ini pun gaib. Macam mana dia boleh angkat singgasana tempat duduk raja daripada Sabah, Yaman sampai ke Baitul Maqdis dengan sekelip mata sahaja. Di luar hukum akal manusia. Awak jangan fikir awak nanti gila. Jangan fikir Nabi Isra Mi'raj naik apa, sebab dia di luar hukum akal manusia. Okay? Sulaiman berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataupun dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Tatkala Balqis datang, ditanyalah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Tadi ada utusan hantar hadiah. Nabi Sulaiman berkata, lihat, tenteraku adalah dari golongan jin yang banyak, yang boleh menghancurkan kuasa besar. Jadi, tengok seakan-akan singgasana itu kami telah diberi pengetahuan sebelumnya. Mungkin barangkali utusan yang bawa hadiah inilah
yang memberitahu Balqis akan kehebatan Nabi Allah Sulaiman dengan tenteranya jin, manusia dan juga unggas. Jadi dia sudah tahu Nabi Sulaiman boleh membawa singgah sananya dengan sekelip mata di depan mata. Alright. Balqis menjawab, seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Wahai Nabi Sulaiman, kami takluk kepada kamu. Kami tunduk kepada pemerintahan kerajaan Sulaiman. Berarti kerajaan Bani Israel yang dibina oleh seawal Nabi Allah Sulaiman meliputi daripada Baitul Maqdis sampai ke selatan semenanjung Arab. Itu conclusion kita boleh lihat. Barangkali masa itu kawasan tanah Arab tu kosong, kecuali dekat Mekah tempat ibadah, barangkali itu je. Tapi dia empire itu melangkaui semenanjung tanah Arab. Besar empire kerajaan Bani Israel ini besar sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar pada 590 sebelum Masihi. Dan apa yang disembahnya selama ini selain pada Allah mencegahnya melahirkan keislamannya, kerana sesungguhnya dia dahulu termasuk dalam orang-orang yang kafir. Balqis ini termasuk orang yang kafir. Dikatakan kepadanya, dijemput kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikirakan kolam air yang besar, lalu disingkap kedua betisnya. Apabila masuk istana, dikirakan lantai istana itu seperti kolam air yang besar, maka Balqis singkap betis. Jangan nak tambah-tambah singkap sampai perut. Singkap betis ni sebagai menggambarkan betapa hebatnya istana Nabi Sulaiman. Sayang, istana dihancurkan oleh Nebukadnezar. Hancur. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya dia adalah istana licin dibuat dari kaca. Ingat, Nabi Allah Sulaiman ini 3.200 tahun yang dahulu istananya, lantainya adalah dibuat daripada kaca yang seperti kolam air. Hebat. Jadi kalau kata kita punya bangunan hebat sana KLCC pun, dia tak sehebat bangunan yang dibuat oleh Nabi Allah Sulaiman. Jangan rasa kita moden sangat. Jangan rasa kita moden. Seawal 3.200 tahun yang dahulu, istana Nabi Sulaiman lantainya adalah kaca. Seperti kolam air. Sampaikan betul-betul, sampaikan Balqis sing-sing kain. Begitu hebat, bukannya main-main. Ini bukan cuma cantik je, sampaikan Balqis sehingga tak sedar silakkan kain, takut dah basah. Begitu sekali hebatnya istana kepunyaan Nabi Allah Sulaiman. Berkatalah Balqis, ya tuanku, sesungguhnya aku berbuat zalim terhadap diriku. Balqis juga mengaku kesalahan, ulang balik mengadu kesalahan di depan Tuhan. Rabbana zallamna anfusana, mengaku kesalahan. Itu doa Nabi Allah Adam, ya Allah, kami menzalimi diri kami, ampunilah kami, rahmati kami. Kalau tidak kami termasuk dalam orang yang rugi. Kata Nabi Zunun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, dan sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Jangan sombong, jangan tanya pada Tuhan, apalah dosaku ya Allah. Alright. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Perkataan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, setengah tafsirin mengatakan Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan putri Balqis ini, Raja Balqis. Itu pun cuma bergantung dengan ayat Al-Quran ini. Tapi yang pastinya negara Sabah tunduk di bawah kuasa pemerintahan Raja Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu Raja Bani Israel, yang akhirnya bertahan lebih daripada 620 tahun. Empire ni. Banyak raja-raja, nabi-nabi
yang dilahirkan. Bermula daripada Nabi Allah Musa yang membawa Bani Israel masuk ke Palestin, kemudian dia tidak mau memasukinya. Selepas 40 tahun Nabi Samuel memilih Talut. Talutlah yang memimpin tenteranya untuk mengalahkan Jalut. Dan masa peperangan itu Nabi Daud membunuh Jalut. Bermulalah kerajaan Bani Israel, yaitu lebih kurang 1300 tahun sebelum tahun 1. Sebelum Masih. Disitulah bermulanya Nabi Daud, berakhir kerajaan Bani Israel pada 590 sebelum Masih, 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Yaitu Raja Nebukadnezar hancur lebur empire kerajaan yang ditubuhkan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini. Kemudian bertempiaran seluruh Bani Israel di pelosok dunia, sebagiannya kebanyakan di Eropah, Rusia, Spanyol, Morocco, di Iran, dan juga di Madinah. Antara penduduk asal Madinah adalah orang-orang Bani Israel seawal 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi alhamdulillah kita sudah mengetahui yang agak panjang kisah Nabi Allah Sulaiman yang Allah rakamkan dalam surah Sad, dan juga mengulas dalam surah As-Saba tadi, dan juga dalam surah An-Nam. Sudah tentu ada kisah Nabi Allah Sulaiman dalam surah-surah lain, surah Al-Anbiya dan surah Yunus dan sebagainya. Ada pun orang nak tanya mengenai kisah Nabi Allah Sulaiman? Ada pun nak tanya? Straightforward, awak boleh faham? InsyaAllah kita akan sambung kuliah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.